Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Hari ni banyak kita nak cover sebab last week saya kata Alibaba ni sikit ya. Lepas tu bila saya tengok sebenarnya boleh buat banyak. Dan saya rasa saya akan tambah sikit lah sebab saya lihat dalam modul kita tak ada Google Trend. Siapa kat sini pernah guna Google Trend? Ini betul. Ya? Pernah pakai? Google Trend ke? Pernah dengar Google Trend ke? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. dengar. Tak pernah dengar. Okey. Google Trend sebenarnya penting. Ramai orang tak sedar ada Google Trend. Dan nak guna Google Trend ni pun tak susah. Satu, kenapa kita kena gunakan Google Trend? Dan Google Trend ni boleh bantu kita ke? Boleh. Sebagai contoh, katakan Nana nak jual something, satu benda baru. Nana kata, ini boleh laku punya lah. Nak jual. Lepas tu, cari kat Google Trend, sekali tengok dekat Malaysia, for the past 12 bulan kebelakangan ni, tak ada orang pun search dalam Google barang yang kita nak jual. So maknanya, tak guna pun kita nak jual benda tu sebab tak ada orang nak tahu pun. Kadang-kadang, ada orang nak tahu tapi barang tu tak ada. Itulah gunanya Google Trend. Satu lagi, Google Trend digunakan untuk nanti kita akan share. Saya akan share gunanya. Sebab hari ini kita akan gunakan 3 sekali, Shopee, Google Trend dengan Alibaba. Saya nak tunjukkan bagaimana kita boleh guna 3 sekali. Macam kalau kita buat kajian, kalau pensyarah buat kajian, first sekali kita nak check, lepas tu kita nak confirm kita ni betul ke tak. Lepas tu kita nak double confirm kita ni betul ke tak. Sama juga kalau kita gunakan ketiga-tiga ni, kita check kat sini, oh ada demand. Dekat sini, oh ada demand juga. Lepas tu barulah kita cari barang. Kalau tak, rugi kita habiskan effort kita dengan duit kita, lepas tu tak laku. Nanti saya tunjukkan, saya share apa kegunaan Google Trend. Simple sangat. Google Trend ni boleh pakai 2-3 saat. Kadang-kadang kita nak jual tudung, kita nak jual macam-macam lah. Kita nak jual. Saya akan tunjukkan sekali lagi. Sebenarnya hari ini saya ada 2 video nak share. Satu video tentang ciri-ciri dalam YouTube. YouTube lah, ciri-ciri dalam Alibaba. Yang kedua ialah saya nak buat simulasi guna 3 sekali. Tapi minta maaf lah, suara dalam video tu, video yang pagi tadi saya buat tak berapa elok sebab saya pakai headset baru. Headset lama saya saja nak beli yang baru. Tengok dalam Shopee murah. Tapi headset ni tak ada noise cancellation. Saya duduk dalam office saya pagi tadi, saya buat video, tak ada orang cakap senyap tapi bunyi bising bila dah record. Rupanya saya tak sedar headset ni tak ada noise cancellation. Headset saya yang lama ada. So dia senyap, tak ada bunyi apa-apa. So headset yang ni bising bunyi dia. So saya share video. So untuk makluman puan-puan semua, video saya ada dekat dalam YouTube. Cari dekat channel saya, ada macam-macam video. Saya share. Itu satu. Tapi hari ini saya rasa saya mulakan dengan apa yang penting lah. Sebab hari ini saya nak cerita tentang Alibaba. Ramai dah pernah dengar Alibaba. Alibaba satu kumpulan yang besar. Dan dalam Alibaba, kalau untuk makluman, Lazada pun Alibaba punya. Kalau saya tak silap, Lazada itu 51% Alibaba punya. Kalau saya tak silap. Tapi yang saya tahu memang ada saham Alibaba di dalam Lazada dan Alibaba ialah majority shareholder dalam Lazada. Tapi dalam Alibaba ada banyak, ada Taobao, ada Cmall, ada banyak. Macam minggu lepas saya kata, macam kita Alibaba, kita gunakan Alibaba di portal. Saya boleh dapatkan barang dari China, saya boleh dapat barang daripada seluruh dunia dalam Alibaba. Tapi ada portal-portal lain yang dibuat oleh Alibaba Group hanya China ke China, China ke Spain, China ke Russia. Lepas tu boleh jual sikit, boleh jual borong. So dia ada banyak portal Alibaba ni dalam Alibaba Group.
Okey. Okey, tajuk yang saya akan cover minggu ni dengan minggu depan sikit, ataupun ya kalau sempat kita cover minggu ni, minggu depan kita akan buat benda lain. Mungkin atau sebab minggu depan ialah kelas terakhir saya. Jadi apa-apa yang nak tanya mengenai itulah Alibaba ke apa nama Shopee ke boleh tanya saya minggu depan. Kalau kita tak boleh cover minggu ni sebab saya rasa banyak minggu ni. Okey. Bila kita cerita tentang Alibaba, lebih-lebih lagi benda tu tak ada dekat kita. Benda ni China kan dekat luar. Mesti orang tanya, selamat ke guna? Orang takut tak payah pakai Alibaba lah, pakai Shopee ke, Lazada ke, Zalora ke, Lelong.my ke, mudah kan orang tanya, selamat ke? Bila orang cakap selamat, satu, duit aku selamat ke tak? Yang kedua, aku boleh kena tipu ke tak? Lepas tu yang ketiga, kalau nak guna pula menjual dalam tu, boleh percaya ke orang nak beli daripada aku ni? Oh, so banyak persoalan lah, selamat lah, lepas tu barang ni cover insurans ke tak, cukai kena ke tak, banyak sangat soalan. Kan? Lepas tu, lebih-lebih lagi sekarang orang kata, China ni barang COVID boleh sampai ke? Kan apa nama kalau daripada China ada COVID sampai ke sini ada COVID ke? Jadi bila orang kata Alibaba dia banyak stigma lah, benda ni China, lepas tu barang ada kualiti ke tak daripada China? Itulah perempuan. iPhone pun buat daripada China juga. Kan? Jadi dia punya jawapan ialah Alibaba ni selamat jika kita tahu menggunakannya. Dia ada macam ni lah, orang kata tanda-tanda kita boleh baca orang ni penipu. Kan tanda-tanda kita tengok orang ni penipu, ni kaki temberam, ini lelaki hidung belang. Kita ada tanda-tandanya. So dalam Alibaba pun ada ciri-ciri keselamatan. Nanti saya melalui slides ni saya akan tunjukkan ciri-ciri yang boleh protect kita sebagai pengguna bila kita menggunakan Alibaba. Okey, ini kandungan yang saya akan cover sekejap. Dia ada berapa? Ada 3 langkah. Langkah 1, kita nak lihat profil syarikat. Langkah 2, macam mana nak interaksi dengan supplier. Langkah ketiga, macam mana nak lihat katalog supplier. So dalam ni saya akan simulate satu barang lah untuk makluman perempuan semua. Tadi petang tadi saya dah beli barang daripada supplier. Saya fikir cakap apa bisnes baru nak buat. Saya dah beli lah barang melalui Alibaba tadi. Saya dah go through all the process di petang tadi. Saya dah saya check supplier, saya check berapa diamond dia ada, trade assurance ada ke tak. Saya dah check semua, lepas tu baru saya buat transaksi. Kan, saya dah pilih, saya macam ni, saya minta quotation, saya dah nego. Saya dah nego dengan supplier, saya dapat diskaun banyak. Nanti saya akan apa yang saya tunjukkan kepada perempuan ialah benda yang saya dah buat exactly petang tadi saya dah beli barang. Jadi maknanya benda ni saya bercakap melalui apa yang saya pernah buat lah dan apa yang saya baru buat petang tadi. Okey, kita lihat tadi langkah pertama. Kita nak lihat profil syarikat. Okey, macam ni. Katakan saya simulate daripada untuk slide ni. Slide ni saya cerita kononnya kita ni nak menjual sarung bantal. Kita nak menjual sarung bantal. Okey, menjual sarung bantal. Okey, untuk makluman saya stop ni sekejap. Stop share. Saya nak share, saya nak tunjuk macam mana buku Alibaba kan. Mana tadi? Ini rupa website Alibaba. Type aja alibaba.com. www.alibaba.com. Lagi bagus puan daftar. Daftar kan, sign in, sign up kan, daftar. Saya ada akaun Alibaba. Ini saya punya Alibaba, lepas tu message, saya punya order, saya punya kad. Apa, don't worry pasal semua features dalam ni, saya ada tunjukkan sekejap lagi dalam video saya. Tapi inilah rupa Alibaba. So tadi saya simulate untuk tujuan nak tunjukkan pada perempuan ialah apa nama? Cik Ben, nak tanya sikit. Boleh. Alibaba ada payment kan? Ada payment. Dia ada fees kan? Nanti saya tunjuk. Alibaba dia akan kenakan fee kalau kita guna credit card.
Kalau kita guna credit card, saya rasa paling tinggi sekali fee dia lah. Macam tadi, saya beli 2,000 lebih ringgit. Saya punya Alibaba punya fee RM61. 2,200. Masa kita daftar tu pun dia dah memang ada yuran. Tak ada yuran. Waktu nak beli barang aja, nak bayar, dia akan ambil certain percentage daripada kita. Yang dia ada kita supplier fee 2,000 tu apa? 200 tu apa? Yang mana? Bila? Saya ada browse kan, saya go through. Dia ada tulis supplier fee 200. Tadi itu kalau kita nak jadi penjual kat dalam tu. Penjual, kalau penjual biasa tak kena bayar apa-apa. Penjual ada ranking. Lepas tu macam contohnya puan nak minta dia check sahkan puan, apa benda semua tu kena bayar. Tapi kalau kita nak membeli kat sana, kita tak kena bayar. Tak kena bayar apa-apa. Kalau kita nak menjual pun sebagai penjual biasa, tak ada ranking, tak ada rating, tak kena bayar apa-apa. Tapi bila kita dah serius kan, nak dapat gold rating, nak dapat 5 diamond ke, nak dapat verified seller ke, baru kita kena bayar. Sebab ialah dia ada function dia yang kita kena bayar. Sebab kalau puan-puan nak tahu, contohnya kalau tengok sini, sekejap, mana tadi? Shopee saya. Share screen. Kalau lihat Alibaba saya punya function dalam ni bukan sahaja sebagai pembeli. Saya ada dua-dua function. Saya sebagai penjual dan saya pun beli dalam Alibaba. Kan? Saya ambil contoh macam ni. Kan My Alibaba kan. Saya buka. Bila saya buka Alibaba saya, ini nampak tak saya punya jari tu kan, cursor tu, ni buy, ini function sell saya. Kan? Saya pun juga seller. Ni kan saya ada function sell. Tapi kalau orang biasa yang dia nak beli je, dia punya function kat sini ada buyer. Saya punya ada dua-dua, seller dengan buyer. Sebab saya jual dan saya beli dalam Alibaba. Tapi saya rasa kalau untuk kita yang baru nak berniaga dan barang tu bukan kita buat, barang kita tak banyak dan kita tak ada kapasiti nak keluarkan satu bulan 10,000 unit ke 20,000 unit, saya rasa kita tak perlu register sebagai seller. Kita register sebagai buyer je kat dalam ni. Don't worry, tak kena bayar apa-apa. Ini buy, ini sell. Dalam seller ni kita akan buat kita punya katalog, kita punya apa benda kan. Ada orang ada order. Saya pun tak sedar. Okey. Saya sambung balik Okey. Katakan tadi nak beli sampul sarung bantal, saya nak jual sarung bantal. So saya nak carilah supplier sarung bantal. Macam ni Langkah pertama, lihat profil syarikat. Cari sarung bantal, dapatlah kononnya sarung bantal yang murah. Kan? Kalau perempuan nak ni, perempuan boleh copy ni pergi cari yang exactly gambar ni yang saya buat ni. Okey. Kemudian boleh tengok. Nampak tak? Dia ni daripada China. Dia dah 7 tahun niaga. Yang ni ialah trade assurance. Nanti saya akan tunjukkan apa trade assurance. Ni rating dia 4.9 bintang daripada 5 bintang. Yang ni dia ada 2 diamond. Nanti saya akan terangkan apa diamond, apa trade assurance, apa verified. Tengok, dia ni verified supplier. Kalau perempuan sedar, perempuan cari tadi, tak ramai seller ni ialah verified supplier. Verified supplier ni kita boleh percaya hampirlah 99% dia tak tipu kita. Okey. Nampak tak tadi? Saya kata tadi. Lihat ni. Rating dia 4.9 daripada 5. Supplier service 4.9. On time shipment ni. So star dia 92% bagi dia 5 star. Ni ada review. Sebab tu kita boleh cari satu-satu supplier dia punya ni. Okey. Nampak tak tadi kita cerita pasal diamond? Nampak orang ni. Dia ada 2 diamond. Dia ada rating dia 4.9 daripada 5. Dia ada logo ni duit dalam crown ni, dia ada 7 tahun.
Lepas tu dia ada verified. Kita tengok satu-satu. Ini tadi ialah star dia tadi. Rating. Star ni berkenaan rating daripada 5. So 4.9 daripada 5, okey. Kemudian yang ni yang kita cerita tadi pasal apa? Diamond ni Yang tu kerja malam tu. so maknanya diamond ni maksimum dapat 5. Dia daripada kosong, ada dapat 1, ada dapat 2, ada dapat 3, ada 4, dapat 5. Setiap bulan, 4 hari bulan, setiap bulan dia akan update. Orang ni naik dia punya diamond dia ke, turun ke, stay ke. So diamond ni apa maksud dia? Diamond ni dia nilai in terms of quality produk tu popular, maknanya ramai orang beli ke tak, transaction volume, bulan ni berapa orang beli, bulan depan berapa orang beli, lepas tu service quality dia punya follow up, kan? Itulah dipanggilkan SOPI, Supplier Online Performance Index. So lagi banyak diamond ni lagi bagus. So nanti kalau perempuan nak tengok, nak cek supplier, nampak sebenarnya senang je, lagi banyak semua benda tu lagi bagus. Kan? Mana lagi boleh percaya. Okey. So apa itu Alibaba Trade Assurance? Nampak tak logo ni? Ingat perempuan, nak beli melalui Alibaba, katakan dah pilih, dah apa, dah nego, kata nak bayar, cakap dengan orang tu, I would like to request payment through trade assurance. Kalau tak dia payment tak melalui trade assurance, jangan bayar. Jangan bayar. Mana tadi dia hilang. Okey. Kalau tak melalui trade assurance, jangan bayar. So ada orang ada logo trade assurance kan, ada yang tak ada kan logo ni. So cara paling selamat membeli di Alibaba ialah menggunakan trade assurance. Puan-puan tak boleh kena tipu sebab duit itu tidak, puan bayar, duit itu takkan sampai dekat seller perempuan. Tidak akan sampai ke seller perempuan. Yang supplier hanya akan dapat duit bila transaction puan semua puan dah tekan terima, puan tak nak minta refund, barulah duit tu ditransfer kepada supplier. Kalau menggunakan trade assurance ni. So janganlah percaya cakap supplier kalau kata okey transfer duit. So dia bagi nombor akaun, you transfer. Jangan percaya, yang tu tak boleh pakai. Yang boleh pakai bila dia kata puan-puan kata saya nak bayar melalui trade assurance, nanti puan-puan akan dapat email dan juga satu notification daripada sistem Alibaba tu ditulis, okay, trade assurance has been started. Lepas tu puan tekan bayar kat situ, pakai credit card atau debit card, puan nak pakai Apple Pay pun boleh, puan nak pakai wire transfer pun boleh, nak pakai TT pun boleh, nak pakai MoneyGram pun boleh. Tak ada masalah. Dan trade assurance ini percuma. Cuma bila puan pilih nak bayar pakai Alipay ke, nak bayar pakai credit card kena bayar 2.9%. Credit card kena bayar. Saya tak ingat yang mana satu yang free. Tapi yang saya tahu, saya selalu pakai credit card. Sebab credit card senang. Credit card sebenarnya perempuan ialah double layer security. Satu, kita dah pakai trade assurance, dah secure. Yang kedua, kita pakai credit card, bila kita rasa kita tak secure, kita boleh telefon bank kita minta cancel. Tapi kita kena charge lah oleh payment gateway itu sebanyak 2.9%. So bila saya beli, dan hari ni baru saya sedar dolar jatuh. Sebab saya mula bajet tadi mahal. Lepas tu saya tengok dolar 4.18. Dekat Alibaba punya portal ni 4.18. Kan? Lepas tu dia akan charge bila gunakan credit card 2.9%. Okey, jadi Alibaba ni trade assurance ni, kalau produk tak sampai kat tangan, liability ditanggung sepenuhnya oleh Alibaba. Money back guarantee. So kalau puan gunakan logo ni, jangan risaulah kena tipu. Boleh minta balik duit, tak ada masalah. Okey. Cara membayar menggunakan trade assurance macam tadi saya kata, hanya membayar kepada supplier yang menggunakan trade assurance, membayar mengikut langkah yang disediakan dalam trade assurance. Lepas tu
pembelian puan-puan dah terima, dah shipping tu, katakan naik kapal dalam 2 minggu, kalau pakai kurier biasa 6 hari ke 7 hari, lepas tu baru duit tu transfer kat orang tu, lepas tu puan tinggalkan feedback. Feedback tadilah yang penting untuk orang tadi dapat diamond ke, dapat apa tu, itu pentingnya. Okay. Cara pembayaran di Alibaba, Alipay agak selamat sebab Alipay dipunyai oleh Alibaba, so agak selamat. PayPal paling selamat, Alibaba katalah, dia kata paling selamat. Yang lain tu bank transfer, credit card agak selamat. Tapi sebenarnya kalau saya tak silap, Alipay ni tak ada charge kot. Credit card ada 2.9%. So yang paling selamat ialah PayPal lah. Ini menurut Alibaba. Alibaba kata PayPal paling selamat. Okey. Nampak tak tadi puan secara cerita pasal status supplier tadi ada tulis verified kan? Apa yang kena verified? Nampak ni, semua ni, business license, apa benda semua. Shopee akan minta macam sirim lah. Shopee akan appoint satu badan untuk check semua data supplier ni. So supplier yang dah dapat verified tu, supplier yang dah dicek semua, dah check lesen dia, dah check contact information, dah pergi ke kilang tu, dah check gambar kilang, human resource certification semua dah check. Kalau ada verified supplier tu dah okey lah, dia tak boleh lari lah besok. Okey. So adakah bila saya kata orang yang tak verified tu jahat? Tak. Kadang-kadang orang yang tak verified tu dia tak ada hilang. Sebab apa? Dia ejen. Dia jual semua benda. Puan minta tayar dia bagi, laptop dia bagi, handphone dia bagi. So dia ejen. Dia macam kita lah, tak ada kerja kat China, daftar kat Alibaba, kita jadi sourcing agent. Kita pergi ni, oh you nak berapa? 200 slipper. Saya pergi cari. So makan duit tangan lah. Tapi sebab tu lah dia tak boleh verified. Sebab dia tak ada kilang, dia tak ada human resource, dia tak ada apa. Tapi orang yang macam tu kadang-kadang they make things easier dan dapatlah sebab dia nak cari duit. Kan? Sekarang kena ingat, bukan kat Malaysia tadi yang terkesan orang tak ada kerja, kat China pun sama. Kan? So orang nak cari duit. Alright. So ingat tak tadi nak beli sampul bantal. Sampul bantal. Ni. Kita check verified information. First kali saya nak check dia dah selama ni company tadi dah jual kat mana? Oh, dia jual kat Amerika Utara 20%, 20%. Oh, dia tak banyak jual dekat dekat Southeast Asia kan. Oh, dekat Asia Tenggara banyak dia jual 30%. So saya boleh beli kat dia lah sebab dia dah biasa hantar barang dekat Asia Tenggara. Itu saya boleh check. Lepas tu nampak tadi product details, betul verified information, company profile. Saya tengok company profile. Oh, ada kilang. Ini orang yang buat sarung bantal ya. Verified. Nampak tak? Dah check. Memang dia ada 4 printing machine. Mana Alibaba dah pergi dah check. Dia ada 4 printing machine, dia ada transfer machine, heat transfer machine 1. Lepas tu dia ada mesin jahit 12. Memang Alibaba dah check. Lepas tu ada quality control dia verified. Semua dah verified. Kemudian trade capacity dia. Semua dah verified. So boleh percayalah company. Lepas tu factory inspection report, kita Alibaba, sama ada Alibaba ataupun syarikat yang Alibaba dah appoint untuk check dia, dah check dan ada report. Nak tengok, boleh baca report assessment. Kilang ni betul wujud. Kan? Product lines verification report betul dia buat benda ni. Okay. So kita dah habis cerita tentang macam mana nak check orang tu. Kita nak percaya orang tu tak, kita check. Okey. Langkah kedua, cara terbaik untuk berinteraksi dengan supplier. Okey. Ingat saya cakap ni elok. Sama juga dalam Shopee. Sedar tak kita ada messenger dalam Shopee? Dalam Alibaba pun ada messenger. Katakan first time you deal atau kita tengah lepak tiba-tiba ada orang message dekat Shopee kita. Boleh tak WhatsApp saya nak beli barang tu, saya tak nak pakai Shopee, saya nak beli barang kat luar. Jangan percaya, penipu. Shopee shipping murah, benda simple dia kata, kenapa dia nak beli daripada luar? Dia nak bawa transaksi kita luar daripada Shopee. Super juga dengan Alibaba. Pastikan semua perbualan anda berlaku dalam Messenger Alibaba. Ini untuk orang yang baru lah. Kalau orang yang dah lama, you dah 5-10 tahun dengan dia, you boleh pakai WeChat.
ada China tak boleh ada WhatsApp tapi dia orang bypass pakai VPN kan. So ada certain orang yang China ada WhatsApp tapi kebanyakan mereka pakai WeChat. Yang tu kalau kamu perempuan semua dah kenal dia 5-6 tahun ke 3 tahun, dah boleh lah. Tak perlu pakai Alibaba je kan. WeChat aja tu. Tapi untuk kita yang baru mula, semua perbualan hendaklah berlaku melalui Messenger Alibaba. Jangan buat kat luar. Okey. Jadi puan juga perlu membuat kajian mendalam sebelum membeli. Saya cakap terus terang ada beribu supplier. Ambil masa. Tengok satu-satu. Satu-satu duduk. Dia paling best untuk makluman puan. Tadi Shopee kan, Shopee semua function, dia ada function dalam handphone, dia ada function dalam laptop. Tapi Shopee ada benda yang penting macam Shopee Ad tak boleh buat dalam handphone. Boleh top up je tapi kita tak boleh buat keyword search macam minggu lepas kan nak buat, dia tak boleh manual, dia hanya auto. Apa nama? Tapi untuk Alibaba, puan-puan, contohnya mana? Alibaba dia punya apps dia lagi hebat daripada desktop dia punya version. Saya beli semua benda, saya tengok barang, saya check supplier, semua pakai handphone. Saya tak pakai laptop. Laptop susah kalau nak pakai Alibaba. Pakai handphone. Punyalah senang. Saya transfer, semua pakai handphone. Bayar pakai credit card, semua pakai handphone. Sebab Alibaba dah store maklumat saya. Saya tekan je, payment tu jalan. So untuk Shopee kena pakai dua-dua lah, laptop dengan handphone. Tapi untuk Alibaba preferable pakai handphone. So puan-puan bayangkan teknologi kita di hujung tangan. Source barang melalui Alibaba online pakai handphone. Jual barang melalui Shopee pakai handphone juga. Kadang-kadang apps dia duduk sebelah-sebelah. Bukan macam kita dulu kan kita pergi contohnya ada yang baru niaga pergi GM Kelang kan, GM KL ke GM Kelang, pergi beli barang, lepas tu bungkus, lepas tu iklan. Ya Allah, letih betul, lepas tu nak pergi post. Zaman sekarang, puan bayangkan semua benda di hujung tangan. Kan? Okey. Saya nak cerita tentang keselamatan ketika berada di dalam Alibaba. Macam dunia sendiri pula Alibaba ni. Okey, tanya sebanyak mungkin dan mulakan hubungan. Okey, untuk makluman puan. Malam semalam, bukan malam ni, malam semalam saya lepak dengan wife saya. Wife saya kata, bang kita buat bisnes baru. Okey. Lepas tu wife kata, bang apa kata kita jual ni? Kata okey. So malam tadi terus saya RFQ, request for quotation melalui handphone. Saya cari supplier, saya tekan. Saya cari beratus supplier. Saya tanya kan. Tanya banyak-banyak. Lepas tu pagi tadi baru dia balas. So tadi baru saya bayar. You kalau puan rasa ragu, minta gambar lesen, minta gambar perniagaan, minta gambar barang tu. Saya cakap terus terang saya macam tadi tengok. Boleh tak pusing belakang? Dia ambil gambar. Boleh tak tengok bawah? Ambil gambar. Boleh tak saya nak tengok apa benda tu? Tengok gambar. Lepas tu saya kata tolong ukurkan daripada atas ke bawah. Sahab dia ambil. Tanya sebanyak mungkin. Biar kita nampak cerewet, kedekut. Tapi ini duit kita. Kan? Siapa nak bagi duit tu? Duit kita. Kan? Kena ingat. Kita desperate nak cari barang. Dia desperate nak cari duit. So sama-sama kita kena jumpa titik pertemuan kita. Lepas tu yang kedua minta sampel. Tengok macam tadi. Saya memang selalu minta sampel. Rumah saya banyak sampel. Bila dah beli, lepas tu kata nak sampel. Okey, sampel ni ada dua cara. Katakan puan ni takut. Sampel ada dua cara. Satu, sampel sebelum kita order. Sampel sebelum kita order. Kena ingat juga minta nak beli sampel pun pakai trade assurance walaupun seketul. Okey, sampel sebelum kita membeli kena bayar. Sampel selepas kita membeli free. Macam tadi saya minta sampel, saya kata okey, saya bayar, saya minta sampel. Yang itu free. Tapi kalau macam puan kata MOQ dia minimum order quantity kan, nak beli minimum kena 5,000. Macam ni lah, saya nak request for sampel satu. Yang itu kena bayar. Lepas tu dia kata, okey bila dah sampai nanti saya make decision sama ada saya nak beli ke tak. Yang itu kena bayar. Tapi kalau puan beli 5,000 barang, lepas tu puan kata, bagi 5 free lah aku nak test. Dan puan kena ingat dia punya teknik dia. Kalau puan dah beli, nak buat apa minta sampel? Benda yang sama. Saya, bila saya dah beli, selalunya lah, saya akan minta
dengan orang Cina tu, saya kata, saya nak sampel produk you yang you rasa laris. Bagi 5 sampel lain-lain. So untuk produk saya akan datang. Sudah sampai tu saya tengok, okay, so saya daripada 5 ni saya nak, ni satu ni bagus. Saya kata okay, next order saya nak yang tu plus yang hari tu sampel. Saya nak berapa. So kena ingat. Lepas tu fikir banyak-banyak dan masak-masak. Dalam Alibaba ada banyak supplier. Jangan nampak yang first kali tu. Biar kita memilih sikit. Kalau satu supplier sombong atau lembab, ini cakap terang, kalau lembab cari yang lain. Ada supplier kalau kita tanya kan, dalam ni ada boleh request for quotation, puan hantar je 500 request for quotation, ada 500 company hantar semua. Kan? Kadang-kadang ada yang balas time tu. Terkejut cakap. Ingat China dengan kita waktu sama. Kadang-kadang saya hantar pukul 12 tengah malam, ada orang balas. Tapi kadang-kadang ada orang sampai 2 tahun baru balas pun ada. Aduh. Kan? So kalau orang yang lembab tu biar. Kita nak buat bisnes, kita nak cepat. Okey, macam mana cara nak minta quotation? Dalam tu ada tekan email ataupun message di dalam portal Alibaba tu. Puan tekan je. Puan buatlah skrip. Buat skrip kan. Okey, macam ni cara dia. Nak tekan message apa? Katakan dia tulis macam ni puan. Kadang-kadang puan tengok kat dalam tu dia tulis minimum order quantity 500. Don't worry, puan kata, siapa nak beli 500, aku bukan ada duit pun. Selamba toya je. Puan hantar message kat dalam tu, katakan minimum order dia 500, puan tulis dalam tu. I would like to, can you get me a quotation for 100 pieces door to Malaysia. Itu ingat. Serius, dia akan balas. Dan message tu pastikan pendek, tak payah puan. Saya punya message pendek tu, saya tak ada cerita pun. My name is Muhammad Nurzuddin, I am from Malaysia. Thank you. No, saya punya quotation tu je, saya terus timpik kat situ je. I would like a quotation for 100 units, send door to Malaysia. Dah. Copy. Lepas tu puan pergi kat supplier lain pun paste hantar. So malam ni puan ada 500 supplier, puan dah message. Boleh dilakukan secara kerap. Tadi dia kata nak hantar 500, hantar. 2000 hantar je. Kan? Okey, yang ni paling best. Dalam messenger dia kan, apa nama messenger tadi? Okey, messenger Alibaba ni tadi. Kadang-kadang dia contohnya macam puan katakan puan nak order bag kan. Bag puan tu nak ada jahit lah, ada size apa semua. Kadang-kadang Cina ni dia cakap dengan dia punya designer. Lepas tu puan dia kata, dah beritahu designer belum? Dia kata dah, dia cut and paste perbualan dia dengan designer dia dalam bahasa Mandarin. Mana kita faham? So, senang je puan. Sama ada puan cut and paste masuk dalam Google Translate. Puan, dalam dunia sekarang memang best. Dalam phone saya, bukan ada Alibaba, ada juga Google Translate. Google Translate sekarang dalam phone, dia punya function dia paling cantik puan, ialah dulu kita kena type. Ataupun kita kena cut and paste. Tapi sama sekarang dia boleh scan. So, tadi yang dia punya conversation dengan dia punya designer tadi, puan ambil je gambar, cap, lepas tu kat dalam ni, nanti puan tekan dia, kamera, scan, dokumen. Time tu juga puan boleh faham apa dia cakap Mandarin. Dan kadang-kadang saya kata-kata, saya nak cakap bahasa Inggeris, saya translate Mandarin saya betul. Lepas tu dia tiba cakap Mandarin semua. Saya kata, sorry lah, saya pakai Google Translate. Dan tanyalah sebanyak mungkin, jangan malu. Kita nak cari barang, dia nak duit. Cik Din, apa apps tu? Mana apps? Tu nak scan tu? Nak scan apps tu, Google Translate. Google Translate ni, puan tadi katakan perbualan dia dalam bahasa Cina, kan? Dalam bahasa Mandarin, puan screen capture je, kan? Okay, tekan screen capture, puan tekan Google Translate, puan tekan kamera, lepas tu puan tekan import. Puan tekan import gambar yang tadi kat dalam handphone puan tadi, zoom, dia terus baca. Mandarin tu, dia terus translate.
Ah, Okay, thank you. pakai download je Google Translate dalam ni. So sebab tu yang kata kan ada Taobao, orang kata saya betul lah, ada orang kata alah jadi ajar Alibaba mahal. Jomlah, kenapa tak ajar apa 1118 ke Taobao ke? Kan dia orang kata itu semua cakap Mandarin. Dia kata pulang kat perempuan nak pergi kat Taobao pakai je lah Google Translate. Kan? Tapi sebab saya tak ada ilmu Taobao, saya ada ilmu Alibaba. So saya tunjuk Alibaba. Okey. So tanya sebanyak mungkin, mereka pun nak cari pendapatan, mereka tak layan atau lambat layan, pilih orang lain. Sombong sikit. Puan-puan, macam mana, okey, puan kena ingat apa saya kata. Macam mana puan tawar dekat pasar malam, ataupun dekat Wakaf Cik A, ataupun dekat GM, macam itulah puan tawar dekat dalam Alibaba. Selamba je. Bagi harga paling kejam sekali puan. Kalau dia kata $8, puan selamba tu ya. 50 sen. Tengok dia akan nego macam tu. Jangan. Ingat kita apa nak takut? Orang luar negeri kita kena hormat. No. Cara kita nak murah kita cakap. Dia tak boleh, pump kita jangan bazirkan masa orang, pump kita shift to next supplier. Kita shift to next supplier. Okey. Okey. Macam mana nak minta quotation? Tadi nak program sekarang macam mana cara dia? Okey, puan check kat dalam tadi dia ada tulis MOQ. MOQ tu maknanya minimum order quantity. Macam saya katalah. Ada orang letak 10,000, ada orang letak tu, ada orang letak 1 je. Tapi ikut kita lah puan. Dia tulis 5,000, puan letak je saya nak 100. Tengok dia balas ke tak? Dia balas. Lepas tu yang kedua, puan kena check harga sampel tu berapa. Ingat harga sampel tak sama dengan harga produk. Katakan mark ni, harga produk ni ialah $1, tapi harga sampel mesti $20. Harga sampel mahal. Lepas tu terma pembayaran macam mana? Saya memang bayar full sekali arung lah. Kan? Tu senang. Bagaimana nak nego? Ni teknik kan nak nego. Cari sebanyak mana supplier macam tadi saya kata, cut and paste, tembak aja message Lepas tu dapatkan harga mereka. Puan kena ingat sebab dalamnya ada beribu supplier. Puan kena jangan jadi macam saya. Sebaik-baik puan tulis nama company tu, tulis berapa harga. Sebab kalau tak nanti dia lari kat dalam ni dah tak tahu kat mana supplier. Mana pula tadi aku dapat macam semalam kan. Saya kata kawan saya, mana ni? Page berapa? Page 4, page 5. Saya tak ambil nama company lah. So puan letak nama company tu, puan letak A4 lah pak. Okey ni dapat dan list kan. Sekarang harga mereka banding. Dan gunakan harga yang terbaik untuk nego dengan next supplier. Macam ni lah. Katakan semua orang kat dalam tu, supplier tu kebanyakan dia tulis dekat website tu kan, semua tulis $2. Tapi bila puan dah tanya dengan orang ni, dapat $1.20. So, bila puan nak nego dengan orang lain kata, saya dah dapat dengan supplier ni $1.10. Lepas tu dia akan bagi lagi murah. Dah dapat murah, puan ambil harga tu pergi kat supplier lain kata saya dah dapat dengan supplier tu $1. Puan tengok sampailah tak boleh turun lagi. Jadi gunakan harga terbaik untuk nego dengan supplier, next supplier. Juga lihat pada kaedah shipping dan harga shipping. Yang ni puan kena faham satu benda. Shipping melalui kapal laut murah. Shipping melalui kapal terbang mahal. Tapi puan akan cakap, okeylah saya nak barang saya shipping pakai kapal laut. Kita tak boleh request itu puan. Katakan puan nak beli cotton bud. Katakan puan nak beli 5,000 cotton bud. Ni satu, 5,000. Ini saya rasa ni adalah 20 gram kan. Baru 5,000, berapa kilo ke? Puan kata puan nampak benda ni besar kan? Banyak ni, 5,000 cotton bud. Saya nak pakai kapal laut. Orang kata, no, because it is so light, tak boleh naik kapal laut, kena naik kapal terbang. Naik kapal terbang, shipping dia, mahal gila. Mahal sangat, mahal. So macam puan tak dalam pokok saya nak tunjuk laptop saya. Dan jatuh pula. Okey. Nampak tak kotak-kotak ni? Kan? Kalau puan nampak kotak-kotak ni semua, okey, kotak tu itu shipping pakai kapal laut. Sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu. Pakai yang tu pakai kapal laut. Yang ini tak boleh naik kapal terbang sebab dia terlalu berat.
nanti lagi mahal pula sebab berat dia. Sebab tu puan kena tengok kaedah shipping dan harga shipping. Dan kadang-kadang terlalu murah. Kan? Barang tu. Okay, lihat juga kepada kepantasan penyampaian produk yang dijanjikan. Okey, berapa lama? Kalau dikata kalau puan punya barang banyak kan, puan katakan puan beri periuk banyak naik kapal. Puan kena pastikan orang tu bila naik kapal, satu benda puan-puan kena faham naik kapal apa semua kena bayar cukai, kena banyak. Kadang-kadang kita kena handle dengan tax agent. Benda paling simple sekali puan cakap, puan nak dia ada apa? Dia banyak term puan cakap saya nak door to door. Termasuk harga custom. Maknanya dah bayar sekali. Sebab puan jangan cakap bila dia cakap nak pakai apa? Kapal laut. Pakai kapal laut. Puan berhenti dekat nak pakai kapal laut. Titik. Puan tahu apa? Barang puan sampai kat Port Klang puan ambil sendiri. Jangan ambil. So tu berkata bila nak kapal laut ni cakap dengan dia nak door to door. So maknanya bila sampai kat sana, sampai dekat Port Klang aja ada satu company logistik company akan cut dia akan hantar ke rumah. Itu dah maknanya puan nak pembayaran daripada China terus sampai ke rumah puan. Tapi kalau naik kapal terbang, dia terus sampai ke rumah. Kalau naik kapal laut dia, puan kena beritahu door to door. Kalau tak nanti dia ada apa? FOP kan. Dia ada banyak price dia kan. Nanti pening. Okey, kemudian minta free gift dalam bentuk extra produk, minta free gift dalam bentuk next product. Macam tadi saya kata, produk akan datang. Banyak lagi saya nak cover ni kan. Tapi lagi 10 minit ni. Okey. Melihat katalog supplier. Yang antara langkah last lah. Tadi kita dah tengok tu nak bayar macam mana, kita nak lihat katalog supplier. Apa checklist kita? Adakah produk yang kita inginkan berada dalam katalog supplier? Puan kena check betul-betul. Dalam katalog supplier, kita boleh tahu orang tu agent atau tidak. Ialah dengan dalam katalog tu, semua barang dalam dunia ada. So maknanya orang tu agent. Tapi kalau puan kata puan nak beli kerusi, puan tengok katalog dia, dalam tu ada kerusi, ada meja. Puan tahulah dia kilang perabot. Sebab itulah saya kata tadi, adakah produk yang kita inginkan berada dalam katalog supplier? Kadang-kadang ada beg, ada kipas, ada tayar kereta, ada sport rim. Dia kata, ini memang agent. Kan? So, adakah majoriti produk yang berada dalam katalog supplier berada dalam kelas yang sama? Macam itulah, sama juga. Takut barang benda lain kan? Ataupun adakah katalog supplier lain dari apa yang kita inginkan? Macam kita nak kasut. Rupanya kasut untuk orang tak ada orang satu kaki je. Oh, kita salah supplier. Sebab itulah kita kena lihat katalog supplier ni. Okay. Alright. Yang ni saya nak tunjuk terus kat okay. Mana tadi Alibaba? Okey. Alibaba. Okey, contohnya puan-puan nak beli barang. Puan nampak tak sini tulis produk? Puan pun boleh tekan. Saya punya internet ada kan. Alibaba saya tengah baca lagi. Kat sini produk, puan tekan boleh jadi supplier juga. Macam contoh saya ambil satu contoh. Okey, ni produk tadi. Katakan kita nak cari cotton bud. Cotton bud. Okey, puan tengok keluar cotton bud. Cotton bud. Tapi cuba puan tengok supplier cotton bud. Tengok, dia keluar nama company, dia keluar supplier. Yang tadi keluar produk. Yang ni keluar siapa yang keluarkan company-company yang keluarkan tu. So dia utamakan company dulu baru produk. Yang tadi
dia utamakan, maknanya yang ini lebih spesifik, dia memang buat cotton bud. Tapi kalau puan buat tekan produk tadi, cotton bud, company yang sama mungkin jual bola, jual botol, jual apa. Sebab puan search pakai produk. Kalau company tadi, cotton bud, maknanya company yang hanya keluarkan cotton bud. So puan nak specialize ke macam mana? Okay? Okey, hari ni tadi kita dah buat. Daripada produk kita tukarkan ke supplier. Okey, selamat mencuba. Okey. Ada apa-apa soalan tak sebelum saya tunjukkan video ni? So far saya tak ada soalan Cik Din. Saya saya tanya siapa yang ada soalan. PayPal tu macam mana sebenarnya Cik Din? PayPal tu cara pembayaran. Saya sebenarnya tak suka PayPal. Nak tahu kenapa? Sebab saya PayPal ni, saya ada akaun PayPal. Tahun lepas saya punya perangai, handphone saya tidur mesti ada kat sebelah saya, sebelah katil, kat bawah katil saya. So saya bangun pagi, saya wajib saya bangun everyday pukul 5. First kali saya akan tengok Shopee saya. Itu memang habit saya. Yang kedua saya tengok WhatsApp saya. Ketiga saya tengok message kan. Ada SMS kan. Saya tengok SMS saya, you tahu tak apa jadi? Saya punya akaun PayPal kena hack. Apa tulis pukul 3 pagi ada pembayaran di Singapura. Ada 2 kali. So saya kata PayPal, sebab tu sejak dari tu saya tak pakai PayPal lagi. Saya tak percaya PayPal. Tapi Alibaba dia kata PayPal tu paling selamat. Saya kena malam saya bangun tengok pukul 3 pagi ada 2 transaction. Bayangkan kalau dia transaction dia pakai PayPal ni, dia akan connected dengan credit card puan-puan ataupun dengan account bank. Bayangkan credit card kita kalau transaction mesti ada tag number ke, ada MSOS number ke kan. Tapi tak keluar kat sini, orang sana dah boleh buat pembayaran. Sebab tu PayPal company US kan. Dia untuk banyak pembayaran kat US tapi sebab tu saya tak pakai PayPal. Tapi dia macam complicated juga kan. Nak buka akaun dia. Dia pakai dia akan link dengan email perempuan kan. Dia kena email dengan account bank. Dia memang leceh sikitlah. Okey, tadi sekejap saya baca siapa punya message ni. Okey, Encik Din nak daftar Alibaba kat mana? Alibaba boleh daftar dekat dalam website tadi, dekat dalam laptop, type www.alibaba.com. Lepas tu sign in. Daftarlah kat situ ataupun boleh download dekat phone. So daftar kat phone. Puan Mariani, okey, Syafiza pula tanya, payment hanya credit card saja ke? Tak. Saya dah kata tadi, Alipay, Apple Pay, PayPal, credit card, debit card. So siapa yang tak ada credit card, buat apa risau? Pergilah ambil debit card tu kan. Ambillah nombor depan tu. Tak ada masalah. Payment ada banyak cara. Jadi dia macam kalau Shopee kan dia ada FPX ke yang transfer nanti dia buka web page bank macam RHB, saya guna RHB, dia akan buka web page. Kita masuk macam biasa internet online banking lah. Untuk bayar Alibaba ni? Macam Shopee. Tidak. Puan akan link akaun puan dekat Alibaba. Macam saya dah link credit card saya akan masuk detail credit card saya. So setiap kali saya nak bayar, melalui trade assurance tadi kan dia dah keluar. Okey, katakan puan tadi jual berbola ikan lah kat saya. Saya nak beli 50 tan. Lepas tu puan akan start trade assurance. Puan sebagai supplier kalau type tu nanti akan keluar dekat message saya tadi. Dia akan keluar 2, satu dekat messenger Alibaba tadi, lagi satu dekat email puan. There is a request for trade assurance transaction. Accept, tekan pak, dalam tu puan tekan je, puan dah link semua akaun puan tekan je pay. Pak terus jalan. Dia lain sikit. Dan puan boleh juga macam nak buat MoneyGram kan, MoneyGram transfer. Puan kena buat sendiri lah MoneyGram transfer, nanti uploadkan bukti.
Dia ada banyak cara. Alright. Thank you. Cik Din. Ya. Macam saya kan dah memang sedia ada Shopee punya account kan. Tapi kan macam mana macam sekarang punya Shopee ni yang orang dalam Malaysia sahaja boleh beli. Macam mana nak? Dia by invitation. Saya 2 minggu lepas dapat invitation sebagai Shopee Worldwide seller. International kan? Dia tu Shopee International seller itu by invitation. Dia kena Shopee sendiri yang invite. Shopee invite kita. Sebab tu puan kena start menjual. Tak mahal tak apa, tapi jual tu kena banyak. Kata puan jual benda tu RM1 tapi jual RM1,000, nanti dia akan hantar. First sekali dia akan hantar puan, benda yang paling standard sekali, dia akan hantar invitation to nominate product for inilah for 11-11, 12-12, 1-1, 2-2. Dia akan invite itu dulu. Okey, kemudian dia akan antara benda yang dia akan bagi kan, dah invite itu kemudian dia akan upgradekan kita punya shipping. So dia akan buka semua shipping, kita dah boleh, semua courier kita dah boleh dapat. Yang ketiga tu, preferred seller. Saya memang tak suka jadi preferred seller. Tapi yang preferred seller, yang keempat itulah international shipping. International dia panggil apa? International seller. Sebab kalau perempuan sedar, dulu memang orang Malaysia jual, orang China jual kan. Kalau sedar sekarang orang Indonesia ramai dekat dalam Shopee Malaysia. Kalau sedar, sebab dia dah buka kat Indonesia dan dia pun buka Malaysia sekarang ni, baru dibuka Malaysia untuk pergi ke Indon dan pergi ke mana, Australia ke mana kan? Singapura ada juga. Singapura pun ada juga kan. Saya dapat invitation hari tu. Sebabnya kan, ada buyer daripada Singapura. So dia Instagram lah, dia cakap dia daripada Singapura, tapi saya tak boleh nak kita pun tak boleh nak direct beli macam biasa kan, sebab dia nak kena transfer duit semua kan. Yelah, sebab lagi pun sekarang ni tengah PKP. Kalau macam zaman dulu, dia tahu apa saya buat. Zaman tak PKP. Saya suruh dia, saya cakap ada alamat JB tak? Saya hantar barang ke JB, you ambil sendiri. Saya selalu buat macam tu. Dan juga macam dekat Brunei pun, orang pergi dekat mana tu sepadan dengan Brunei tu, Sarawak atau apa nama. Saya kata ada tak alamat sana, saya hantar ke situ je. So you nak bawa masuk sendiri, you nak bayar cukai, you bayar sendiri. Saya kata selalu saya buat macam tu lah, zaman dulu lah kan. Yelah. Lawas nama dia. Kan. Saya kata ada alamat sana tak? Saya pergi hantar ke sana, you pergi ambil sendiri. 181. Okey, ada apa soalan sebelum saya letak video? Saya tunjuk video. Video ada 2. Tak tahulah sempat ke tak. Dua-dua. Okey, saya share video share. Mana tadi?
Memang bisu ke Cik Din? Apa? Videonya bisu ke? Oh, video Jap. Ingat saya je tak dengar. Sekejap Memang tak ada suara. Jap. Okey, sekejap Saya lupa kalau nak share, dia kena share audio sekali kan. Kalau sekejap Mana jadi? Okey. Share sekali. Sekejap share. Saya share. Mana nak cari share? Tak dengar suara? Sekejap Okey. Boleh dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Okey. Wabarakatuh. Ini adalah bagaimana orang kata muka hadapan website alibaba.com. Setelah anda login ke dalam website alibaba.com, kita akan perhatikan beberapa features. Contohnya di sebelah kanan atas ialah shopping cart. Kalau kita dah beli, maknanya dalam shopping cart tu penuh lah sebelum kita membuat pembayaran. Selepas shopping cart ialah trade assurance. Saya klik sini, kita akan lihat trade assurance transaction yang telah saya laksanakan sepanjang tahun ini. Ini pembelian yang saya buat melalui Alibaba pada tahun ini. Sebagai contoh, kita boleh lihat juga di sebelah kiri, kita boleh tekan kepada sama ada, kita boleh pilih sama ada order transaction yang kita telah laksanakan. Ini konteks. Sebagai contoh, kita minta business card dia, business card supplier kita akan diletakkan di dalam bahagian konteks. Buying leads ni pun sama. Kalau ada supplier yang contact kita, nanti dia akan save dekat sini, buying leads. Sebagai contoh macam ni, saya cari custom PVC, saya search custom PVC, nanti supplier yang buat benda ni dia akan contact saya. Ini contoh. Kadang-kadang kita tak search pun, mereka main bagi je. Sebagai contoh macam hair dye, color cream, tin box ni ada, bed quilt ni saya minta, hand sanitizer ni berapa benda ni ada yang saya minta, ada yang saya tak minta langsung. Sebagai contoh macam ni lah, macam hair dye color cream, yang ni jenis supplier main tembak je, dia main tembak je hantar. Yang lain adalah berdasarkan request. Kalau saya ada hantar request, nanti request ni akan keluar di papan notis Alibaba dan supplier yang berminat dia akan reply balik. Daripada segi order, ni all order. Yang telah saya laksanakan. Lepas tu saya boleh lihat juga yang refund request saya, yang saya minta untuk refund. Sebab tu saya kata tadi, kalau macam trade assurance ni, dia secure. Sebab nampak kalau dalam ni video tadi saya tunjuk yang saya refund, saya rasa dalam masa 2 hari duit dah masuk balik dalam credit card saya. Tengok, saya minta refund, bukan refund full. Sebab saya beli barang saya katakan saya order 6,000 sampai 5,000. So saya minta refund yang 1,000 tu. Perbezaan 1,000 unit tu. Ada satu saya minta refund dan dia dah bagi refund.
saya minta 155 US dollar, dia refund saya 155 juga US dollar. Dan kita boleh lihat detail dia. Sebab tu saya kata pembelian melalui Alibaba dengan menggunakan trade secure adalah amat selamat jika kita tahu macam mana nak guna. Okey, ini contoh 16.4 saya minta pada 17.4 refund, lepas tu dia proses dia proses terbalik ni, dia proses saya dia refund hantar ke kredit card saya minta pada 16 hari bulan. Kemudian duit dimasukkan ke kredit card pada 17 kalau saya tak silap. So lebih kurang sehari dua je. Sehari dua je. Bukan sehari dua, sehari. Saya minta pada 16, saya dapat duit pada 17. Sehari sahaja. Dia boleh boleh settle. Okey, kemudian kita lihat kepada tadi order, kita lihat kepada transaction. Ini untuk tahun ini, dia letak summary lah. Untuk tahun ini order saya adalah sebanyak 11,000 US dollar. Maknanya 11,000 US dollar kali 4.5, maknanya dah dekat RM50,000 lah. Tahun ni saya beli melalui Alibaba. Dan kalau lihat di sini, saya punya refund ialah sebanyak RM677. Tadi pembelian saya ialah bawa dalam US dollar, tapi dia tulis sini saya punya refund dalam bentuk ringgit Malaysia. Ini adalah pembayaran saya, semua pembayaran saya, kan? Dalam ni ada wire tracking number, wire tracking account, ni nombor account kita, semua disimpan dalam ni. Okey. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Maknanya Alibaba ni sesuai kalau macam kita nak beli dalam kuantiti banyak lah Cik Din. Apa nama, so itu yang saya kata tadi. Kalau nak beli sikit, pergilah dekat AliExpress ataupun dekat DH Gate. Itu tapi saya tak cadangkan kalau nak beli sikit harga jadi mahal. Tapi dekat Alibaba sebenarnya macam tadi saya kata, kalau dia kata puan boleh cari, saya tunjukkan balik, saya share. Okey. Kan, okey. AliExpress kenapa Cik Din? Dengan DH Gate. DH DHGATE. DH Gate. Okey, kan Alibaba tu, AliExpress tu Alibaba punya, DH Gate tu dia punya kompetitor punya. Okey, katakan kita ambil satu contoh. Okey. Bagi saya ni apa nak ni? Nak cari apa? Contoh kita ambil aksesori handphone lah, macam monopod ke. Monopod. Okey, monopod. Okey, kita cari monopod. Okey, tengok sebelah kiri. Kita nak supplier yang trade assurance ada. Kita nak cari yang verified supplier. Kita nak cari minimum order, MOQ kita nak yang sikit kita nak less than 30 unit. Lepas tu kita nak harga bawah RM5. Okey. Kan? Lepas tu semua tekan okey. Memang tak wujud orang macam ni. Wujud tak? Betul lah. Minimum 5. Okey. Ada. Yang ini dia ambil salah satu parameter. Macam ni dia ambil bawah RM5. So 7 sen. 70 sen. Ni 70 sen. Dia ambil bawah RM5 tapi MAQ dia tinggi. So dia akan tengok yang mana parameter yang ni lah. Saya tekan ni. Okey. Still yang ni dia iklan tapi tengok ni. Yang ni bawah RM1. 10 MOQ dia 2. MOQ 1, MOQ 6, MOQ 20.
MOQ berapa? 5 kan. So MOQ dia sikit. Ni harga RM2, MOQ 1 je. Oh. Tapi puan bayangkan ini verified. Ada verified, lepas tu ada trade assurance, lepas tu ada 3 diamond. Wow. So yang ni boleh percayalah. Kan? Kalau nak pergi nak verified, ini tak ada diamond, tapi tak apalah, at least dah verified. Verified. Lepas tu macam tengok orang ni 2 diamond 4.8, dia punya response rate macam ni response rate you tengok orang ni 2 tahun verified, 4 diamond, response rate 100%. Yang ni okey. Kan? Yang ni okey. So boleh cari kat dia. Terpulang kita nak cari semurah mana? Nak semurah ni monopod ni apa? 20 sen. Bayangkan 20 sen 10 set. Kan? Okey, sekarang macam mana nak hantar mesej kat dia kan? Nampak ni? Okey. Lepas tu alamak, saya tak nak beli sebenarnya. Kan saya hantar kan dia balas kan. Selalu saya buat kursus Alibaba ni kan, saya buat macam ni, lepas tu supplier balas. Lepas tu saya tak nak beli. I would like to request, sebenarnya saya selalu tulis macam ni. Sebab selalu saya nak beli kan. I want to purchase 10 units to be shipped to Malaysia. Itu je. Saya tekan yang tu je. Lepas tu send inquiry. Okey, lagi satu puan, ingat tak tadi macam mana saya kata kalau kita nak tembak ramai. Lepas tu ingat tak tadi ada satu modul saya tunjuk kalau dia orang hantar quotation ada kat tepi tu kan? Yang tadi tu kan? Nak tahu nak tekan kat mana? Tekan kat sini. Tu. Recommended matching supplier. So maknanya bila kita hantar kat sini, benda ni kita tekan ni, dia akan letak dekat message center. Lepas tu semua supplier yang ada jual monopod akan nampak benda ni, dia akan balas kat puan. Kalau ada 1,000 orang lah balas. So bukanlah kena hantar satu-satu Kalau nak hantar satu-satu pun boleh macam saya buat tadi. Pergi kat sana. Yang itu kita boleh pilih. Yang ini dia akan tembak semua nanti. Dia akan jadi penat. So mana yang macam ni kita dah tanya dia nak beli 10. Yang balas balik tu ada yang MOQ 1,000, MOQ berapa. Dia saja nak try luck dia kan. Dia orang tu. Macam randomly lah tak dengar. Macam randomly lah dia orang hantar. Tetapi kepada semua yang keluarkan monopod. Lepas tu tadi macam ni kita tak check pun dia punya company macam mana, dari mana, kat mana nak tengok. Tadi kat mana dia tadi? Ni tadi. Okey ni. Tekan gambar. Dah tekan gambar dia. Lepas tu boleh nampak dia pakai Western Union, Apple Pay, TT, ini credit card apa semua. Okey, nampak ni? Ni 5 tahun, trade assurance 4.6, 3 diamond. Lepas tu ingat tak tadi saya cakap kan tekat yang dalam PowerPoint saya tadi slide tadi, nampak ni? Ni product detail. Ni produk dia. Ni product detail. Lepas tu ni company dia. Okey, dekat company ni kita boleh check, nampak ni? Ni dah check. Lepas tu kita boleh check production capacity. Mana production capacity dia? Kan dia kata mesin dia ada berapa? 9, verified. Assembly line dia 1, verified. Kilang dia kat mana? 4, verified. Ownership, private ownership kat mana? Guangdong. Okey, katakan production capacity mana tu ni? Quality control, ni quality control, R&D capacity, semua kita boleh check kan? Nampak tak? Dia ada dia punya sijil dia. Semua bila sijil dia expire bila? 2025. Factory factory inspection report. Tengok, boleh buka report dia. Mana report dia? Maknanya Alibaba ni lagi details lah company kita boleh tengok. Tengok tu. Dia dah check company address, provided by SKS, report nombor apa. Berapa page ni? 7 page. 7 page. Okey, lepas tu nak check apa? Transaction. Tengok dia dah jual berapa banyak. Dia dah jual bila ni? Bulan 5 bulan 7 2020 dia dah jual 25 set. Kita boleh check berapa banyak dia dah jual. So tu saya kata dekat Alibaba ni senang sikit.
Nak jual apa je dia. Kawan saya boleh beli apa nama ATV dari sini. Kan ATV tu kan. Kawan saya beli daripada Alibaba ni. Dia beli 50 unit. ATV bike. ATV 50 unit. Kan. Sebab tu saya kata mudahlah. Ada apa-apa soalan lagi yang saya boleh bantu menggunakan Alibaba ni? Setakat tu saya ada soalan tu je lah. Okey, saya nak share video lagi satu. Boleh? Video ni ialah macam mana kita gunakan Google Trend. Tapi tak apalah, yang tu kita share minggu depan lah. Saya nak tunjuk je macam mana nak guna Google Trend. Boleh? Boleh tak boleh? Tak boleh. Boleh. Okey, kita guna Google Trend. Boleh start sikit ni. Okey, saya pergi Google Trend. Google yang video saya yang lagi satu tu minggu depan. Google Trend. Okey. Ni type Google Trend, keluar Google Trend. First kali apa kita kena buat? Tukar negara. Sebelah kanan tu jadikanlah Malaysia. Jangan pergi cari sos yang tahu dekat US nak buat apa. Kan? Cari yang kat Malaysia. Okey, Malaysia. Okey, kita nak jual apa? Kata nak jual apa? Bagi saya satu contoh, kita nak jual apa ni? Mirror yang apa, lampu bulat yang selalu orang buat di tu. Yang tengah hot kan sekarang kan? Nak tahu tak apa nama dia? Nama dia ring light. ring light. Cincin. Bagi terangkan apa lampu yang bulat sedang viral. Macam mana nak jumpa kan? Okay, alright. Ring light. Okay, ring light. Macam ni je ring light. Dekat dulu. Ring light. Okay. Okay. Nampak tak dekat Malaysia sepanjang 12 bulan lepas ini ialah trend. Okey, macam sekarang November 1 hingga 7 ada 100 search dalam Google di Malaysia tentang ring light. Paling banyak sekali 100 sekarang. Lepas tu nampak tak trend dia semua tinggi-tinggi. Kan? Semua trend dia tinggi-tinggi. Okey, lepas tu kita boleh check negeri mana paling tinggi. Sabah, Sarawak. Sabah, Sarawak ni ranking. Lepas tu kita check lagi sampai bawah. Perak, oh ni tinggi. Nak tahu tak apa kegunaan dia ni? Siapa tahu apa kegunaan ranking ni sebenarnya untuk kita sebagai penjual? Target market kita. Bila perempuan nak buat FB marketing ataupun Insta marketing, kan kita boleh pilih lokasi. Kan? So bila tengok okey puan tengok Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan nama benda semua. Okey, Johor nampak tak ada 10. Malaysia ada 14 negeri kan. Tapi tengok 37 puan boleh pilih je. Puan kata saya nak top 4 je. So Sabah nak buat apa puan target Perlis ke apa semua sebab tak ramai. So puan target Elan puan Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan. So dalam FB marketing itulah targetnya. Itulah kegunaan Google Trend. Sebab tu saya kata orang kata kenapa saya punya FB marketing ni saya buat macam ni tak orang tak beli pun sebab orang di negeri situ tak search dekat Google untuk benda tu. So inilah gunanya Google Trend. Bukan di situ saja. Katakan kita nak jual ring light kan? Orang tekan dia search apa dia tekan? Dia tekan ring light Shopee. Dia punya search waktu dia nak search buat ramai orang type dekat Google tu ring light Shopee. So apa guna perkataan ni? Perkataan inilah yang puan hendak buat dekat dalam tajuk iklan, dalam copywriting, dalam hashtag. So bila orang search dekat Google dia terus bawa ke puan punya iklan. Itulah gunanya kita pakai Google Trend. Satu kita boleh buat lokasi. Ya apa? At the same time kalau macam contoh macam saya belum pernah ada produk pun boleh start selling benda yang tengah viral ni. Ya. Meningkat. Kita boleh tengok ni lepas tu kita boleh tengok ini search term orang. So maknanya dalam hashtag kita boleh letak ring light Shopee. Dalam tajuk kita ring light viral Shopee.
dalam kita punya iklan, dalam penerangan kita supaya komputer ni kan ada SEO dia kan. Bila orang search pun dia terus tuju kepada iklan kita. Dan kita boleh juga masuk, okey, tengok kita tekan ni. Perkataan Greenlight Shopee tadi, nampak kita lebih dalam lagi lebih dalam. Greenlight Shopee tadi, oi, demand pun okey juga. Orang cari. Kan? Kan? Lepas tu apa orang cari? Like. Like. So dalam tu pun kita boleh hashtag like dia semua. Sebab itulah kegunaan apa nama Google Trend. Okey, sekarang kita ambil satu contoh lagi apa tengah viral. Okey, kita buat sos Yong Tau Fu. Nana memang kena lah. Tau Fu. Macam tu aja. Ke Tau Fu tu sambung? FOO kot. Oh, marah. Yong Tau Fu. Ada orang search kat Malaysia. Tapi paling banyak Selangor. Negeri lain tak ada. Selangor je orang Tau. Selangor je yang lapar. Negeri lain kenyang. So boleh nampak. Lepas tu katakanlah kita nak ajar kelas online. Online pula. Kelas online. Ui, meninggi. Okey, nampak tak Puan? Puan nak buat kelas online. Kelas online apa yang paling Puan kena buat? Nampak orang search. Kelas mengaji. Kan? Nampak tak? Arab. Learning. So, kalau nak buat kelas online, lebih baik kita buat kelas mengaji dengan kelas Arab. Sebab kat Malaysia banyak orang search daripada tahun lepas kan, sampai setahun ni semua orang search benda tu lah kebanyakannya. Lepas tu tengok dekat mana? Kelantan orang search Terengganu. Waktu kalau Puan nak tahu tak benda online ni seronok, sebab kalau zaman dulu saya nak buat kelas mengaji, demand dia kat Kelantan. Nak buat apa saya pergi kat Kelantan jauhnya. Tapi sekarang sedar tak? Kelas mengaji online. Dia demand kelas mengaji online. Saya duduk dekat Sepang. Saya boleh buat kelas mengaji online kat Kelantan, Terengganu, Pahang. Kita boleh pergi serata negeri. Kan? Dekat Jamaica pun kalau ni nak belajar online Quran pun kita boleh ajar. Sebab tu dah saya kata. Okey, contohnya apa lagi kita nak buat? Kelas usahawan. Kelas usahawan. Ada tak? Kelas usahawan tak ada. Apa nama? Usahawan. Apa dia orang search? Sekarang ada kelas Shopee online. Wah, betul lagi. Usahawan. Usahawan kena pakai Ford Mustang. Tengok usahawan kosmetik Kelantan. Nampak orang Malaysia search pasal usahawan kosmetik Dadah, geran usahawan Perak. Kan, usahawan kosmetik Kelantan Ford Mustang. Ini yang pasal apa? Kena tangkap dadah 5 juta kan? Dadah tu. Kan, ni orang search. Okey, katakan sekarang kita katakan tuduh hijab. Apa trend? Kan? Apa trend hijab sekarang? Alamak ni shampoo. Hijab padu apa benda ni? Next care hijab mas. Saya pun tak tahu benda tu. Mas hijab. Mas hijab. Nampak tak mas hijab? Puan nampak tak mas hijab? Dia punya term dia orang search naik sebanyak 2050%. Nampak tak? 2050%, bukan 100%. Tiba-tiba orang punya ni. So apa kita buat? Try lah jual mas hijab. Tengok tak? Okey, mas hijab ni pula dekat mana orang cari ramai? Dekat KL. Kan? Dekat Lembah Kelang, Selangor. Dengan tu. So kita tengok pusing balik. Memang Selangor kan tu. Okey, katakan Selangor ni kita tekan. Kat mana lagi banyak? Tak cukup data. Sebab kalau data cukup banyak, dia akan tulis daerah mana. Oh, lagi detail. Lagi detail. Kalau tiba-tiba ada 50,000 orang search, kita boleh tekan dalam ni. Saya ambil contoh satu je lah. Katakan kita pergi ke Google Trend. Saya pergi US kan. Ni kita nak tengok trend besar Ford Mustang. Banyak tu orang search Ford Mustang kat satu US. Kita tengok negeri mana. So kalau kita jual Ford, kita kat sini. Okey, contohnya New Mexico, data dia besar ke tak ni? Nampak tak? Sebab data dia besar, boleh nampak daerah dekat New Mexico. Albuquerque, Amarillo, El Paso.
So kalau macam dekat Malaysia juga, kalau data tu besar, so saya nak tengok sebenarnya dekat Malaysia apa tengah trending ni. Malaysia. Apa tengah trending kat Malaysia sekarang? Example. Ni dekat Malaysia yang tengah trending, saya pun tak faham. Okey, Muslim Pro. Ya, ni tadi isu tadi kan. Apa nama yang pasal US ni ha. Lepas tu Aisina ni sebab boleh keluar KWSP sehingga 60,000 kan. Yang ini bola Belgium lawan India ni aktor Tawasi saya tak kenal, J-Lo ni pun saya tak kenal. Moderna tadi ada masuk dalam surat khabar pasal apa saya tak ingat. Kan, nampak tak? Ini hari ni punya search. Nampak tak? Orang search Muslim Pro 20,000. Aisina KWSP 50,000 search. Ni tengah trending dekat Malaysia Google. So kita tengok dekat Malaysia trending 2019. Apa trending? Harga minyak bulan Jawan 2020, Tanjung Piai, ini kan, IPU. Kalau TV ni music ni sukan ni, gadget. So kita boleh cari. Okey, so saya rasa kita sambung minggu depan. Minggu depan saya nak share ni sekejap Boleh nampak tak video? Saya nak ni simulasi ni. Video dia 15 minit. So okeylah untuk minggu depan. Simulasi penggunaan serentak Shopee, Google Trend dan Alibaba. So ada apa-apa soalan? Setakat ni semua faham. Saya sebut pandai-pandai cikgu dia. Tak ada lah. Okey, saya nak jawab apa-apa soalan yang kat tepinya. Bestnya belajar ni tak dapat concentrate sangat, anak mengacau. Tak apa. Yong Tafu orang sebenarnya okey, nampak, alhamdulillah faham. Tu je. Tak ada soalan Ada soalan? Dia setakat ni dah terjawab semua dah Cik Din. Sebab kita nak bantu orang kan. Kalau perempuan semua berjaya, saya pun seronok kan. Kita bukan nak duit pun. Yang penting perempuan semua berjaya. Cuma sekarang nak kena start buat apa yang dah belajar tu lah. Jangan lupa sebab 2 minggu lagi kelas kita akan habis. Kelas saya seminggu lagi kan. Kelas saya satu lagi. Kelas Dr. Syukur besok kan? Lusa. Hari Khamis. Hari Khamis. Lepas tu saya punya last kali kelas saya minggu depan kan. Lepas tu perempuan kena buat kerja sendiri selama 3 bulan. Lepas tu jangan lupa buat report. Sebab Yayasan Hasanah tanya. Nak tengok hasil lah. Habis saja kelas lah. Habis kelas ni. Grup macam saya bawa Dr. Nurul, kita akan ada lagi grup discussion ataupun benda tu sampai situ. Masing-masing bawa diri. Tak, sebab kami monitor perempuan semua selama 6 bulan. Maknanya daripada bulan 9 sampai awal bulan minggu pertama bulan 3 tahun depan lah. So bila habis kelas, ni macam ni minggu depan last kelas, so perempuan boleh tanya dengan apa nama apa benda dia panggil tu? Mentor nak panggil ketua kumpulan kan. Dengan mentor tu macam saya tak kisah kalau nak jumpa saya mulai semalam saya naik office. Boleh je datang office ataupun saya kata okey, perempuan grup saya tak ramai kan, ada 5 ke apa, kata kita nak buat Zoom ke, bukan nak belajar apa pun, nak tanya soalan ni kan, boleh je pakai handphone ni Zoom. Katalah Cik Din, kita come out tu lepas dah sebulan tu kita rasa kita nak gather balik, kita nak buat sama group sharing. Boleh. Patut tak kita buat Zoom? Boleh. Tak ada masalah. Kita boleh buat satu dua ataupun semua sekali kita boleh buat. Saya rasa mungkin kalau selepas 5 bulan, selepas dah habis kursus ni mungkin kita akan buat setiap bulan kita akan buat sekali Zoom, kita nak recap kan apa perkembangan terkini setiap orang. Kita pun nak tahu juga.
Takutkan sebabas di jalan raya. Produk banyak bukan baik lagi saya. Letih saya pergi collect produk tu. So macam mana puan, dah start jual belum? Dah mula dah everything updated dah tu. Dah berapa juta sale lah. Dah 2 juta ni. Baru tengah dalam proses. Nak kemas kini tu pun pening juga kan, lama tak buat kerja. Okey lah. Saya janji nak pergi kan. Saya pun tak pergi lagi nanti. Minggu ni mungkin tak sempat lah. Besok saya dah pergi medical. Balik medical kadang-kadang saya kurang sihat. Most probably toward end of the week kot. Mungkin next week ke? Kan? Boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Saya nak tengok juga. So perempuan yang lain don't worry lah. Ada apa-apa tanya. Sebab tu kegunaan mentor tu. Sebab ada mentor saya kata saya semua senyap ni, termasuk juga saya punya mentee kan. Semua senyap. Dia senyap ni ada 2 je reason. Terlampau pandai atau terlampau tak tahu. Saya tak kisah kan. Dia semangat saya punya mentee ni semua minggu pertama je tanya. Lepas tu dah tak tanya. Kan? Saya dia ada kat sini nak bantu. Kita punya mentor yang lain pun nak bantu. So dulu ditanya je lah. Sekarang sibuk doktor. Siapa yang sibuk? Kerja, lepas tu kadang macam saya, rumah saya tu dia tak boleh online. So kalau saya nak buat apa-apa kerja, saya kena macam kumpul, lepas tu baru keluar satu tempat, lepas tu buat satu hari tu. And kadang-kadang nak buat satu hari tu, okey boleh buat. Tapi kadang-kadang alamak ada lupa ni, ada kena buat tu. So memang macam kerja, macam everyday macam pagi tu ada buat benda lain. Lepas tu dia memang pasal waktu lah, waktu. Kalau nak tanya, boleh WhatsApp pun tak ada masalah. Sebab macam sekarang, mulai minggu lepas, kami pensyarah dekat Muslim, kena buat mentor-mentee dengan pelajar. So bawah saya ada 21 pelajar. Saya rasa Dr. Jamal, Dr. Syukur, Dr. Nurul, Dr. Haziah, semua ada 21 pelajar. Daripada tahun 1 sampai tahun 4. So tak ada masalah lah puan-puan nak tanya pun, sebab kita dah terbiasa dengan environment macam ni. Kan? Tanya je, cuma jangan tanya pukul 3 pagi kan. Tak ada masalah. Saya setakat ni saya free kecuali saya ada kelas Rabu Khamis. 8 sampai 11 pagi, setiap Rabu Khamis saya ada kelas. Time lain okey je kalau nak WhatsApp ke benda semua. Tapi perempuan kalau boleh, kalau WhatsApp kenalkan diri sendirilah. Kadang-kadang ada orang call ke WhatsApp tak kenalkan diri, saya bukan kenal pun, tiba-tiba cerita apa, saya main tak okey orang ni siapa. Cerita dulu puan siapa. Kan cerita dah 15 minit kan, saya tak ingat ni siapa. Okey, ada apa persoalan? Tak susah kan? Jangan takut dengan Alibaba tu. Kan? Sebab tu saya kata, tadi ada tanya, kena beli banyak sangat ke apa semua. Jangan takut. Sebab tu saya kata, boleh minta je kawan tu. Orang tu kata minimum order dia 1,000. Puan kata saya nak 100. Kalau dia balas, okey lah. Kalau dia tak balas, tak apalah, kita cek orang lain. Kita cari orang yang sampai memenuhi keperluan dan kehendak kita. Tak nak. Siapa? Anak siapa tu? Tak nak. Saya nak tanya soalan tu anak saya ya. Anak saya sejak saya starting off dengan Shopee ni, minggu lepas saya pergi ambil gambar apa semua kan. Setelah saya cakap ni tu saya buat preparation untuk masukkan saya punya Shopee punya item tu. Anak saya tu minat nak dia interest kosmetik, tapi anak saya tu lelaki. Kosmetik ni kalau kita lah yang kita ambil daripada Alibaba tu, dia punya halal haram tu macam mana nak verify ya produk Alibaba ni? Dia kesenang ni pun, kalau kosmetik ambil je lah kat Malaysia dulu. Kan? Dekat luar negeri ni susah lah. Kan? Saya biasa berniaga, tapi saya tak berani nak berniaga kosmetik atau tu sebab kalau something wrong dekat orang susah saya. Selalu company yang besar-besar bila dia jual kosmetik, dia akan ambil product liability insurance. Dia akan ambil product liability insurance bernilai 1 juta. So ada apa-apa orang nak saman dia, insurans dia cover dia. Kan? Tapi kalau puan kata okey, puan ada budak kecil ke,
apa nama 2-3 ribu je. Boleh je cari company OEM kat Malaysia yang buat untuk anak puan, buat sikit-sikit pun boleh. Try jual, boleh. Ada banyak company OEM kat Malaysia yang tak perlu sampai 50,000, 60,000 untuk buat produk. Cari tu. So buat kat Malaysia. Dia memang ada halal, don't worry. Okey, sebenarnya jual kat Shopee ni tak kira jantina pun. Ramai orang lelaki jual tudung. Kan? Saya cakap terus terang lah, macam barang-barang orang bersalin pun ramai lelaki jual. Memang tak ada masalah pasal lelaki perempuan. Macam saya, kalau orang tahu, kalau puan pun masuk dalam, akak pun masuk dalam Shopee, selalu kalau kata kat seller mesti kata sis ke apa semua. Saya berapa ratus orang panggil saya sis. Bukan tahu pun nama saya siapa kan. Saya kata iyalah, lah kan. Saya lah sis kan. Tak kisahlah. Kalau dia tengok sis ada janggut ni lari dia. So don't worry, apa nama jantina tak kisah. Anak puan nak jual apa nama kosmetik ke, tak ada. Saya kan tak ada masalah. Sebab saya dulu dengan wan saya jual barang orang salin pun. Saya jual bengkung, barut, apa nama nursing bra, kan, barang perempuan tu. Tapi benda tu laku. Apa nak segan? Anak saya tu dia minat macam dia tak minat ahli cukri. Tapi dia ada dah. Dia punya idola dia lain. Siapa? Apa nama ni? Kubutik? Tu minat. Betul? Dia tak minat kubu putih. Habis dia minat apa? Kubu hitam? Tak. Korea. Korea. Tak. Dia minat macam Datuk Alha ada. Dengan produk juga, produk yang unisex produk kan. Lelaki sekarang kan banyak pakai foundation dah. Betul. Lelaki pakai itu golongan lelaki yang jaga diri dipanggil apa? Golongan metrosexual kan. Metro kan. Lelaki metrosexual lah. Itu memang macam tu lah. Semua benda kalah perempuan dia pakai apa nama? Dia bukan lembut tapi dia lelaki orang kata tu kan. Semua benda pakai. Anak 3 orang. Saya akan bersiap dan tunggu dia orang kat bawah tu, tunggu dah bawah 15 minit, tunggu dah kereta 15 minit, dia orang tak turun-turun. Parah orang tu je. Macam tu je, nothing change. Dia kadang rambut tu tegak apa. But they have their things lah, they want to do. Alah Kak, senang malam-malam Kak ambil apa nama pencukur rambut, cukur botak jadi macam saya senang. Pagi besok dia tak payah lambat. Mudah betul-betul. So ada apa persoalan lagi yang lain? Kalau tak ada, minggu depan saya akan sambung yang video saya tu lah. Video tu 15 minit nak terangkan macam mana daripada kita search trend, lepas tu kita tengok demand dalam Shopee, lepas tu baru kita cek barang. Saya ambil contoh satu. Contoh dia ialah saya nak jual apa nama? Periuk kuali tak melekat. Itu yang saya buat dalam Shopee, non-stick pen. Saya search dekat dalam Google Trend, saya tengok dalam Shopee berapa sale orang tu sebulan, lepas tu saya cari barang tu dekat Alibaba. So yang itu kita akan share next week lah. So next week kalau boleh perempuan apa nama akak-akak semua, perempuan semua kumpulkanlah soalan apa nak tanya kat saya. Yang saya boleh jawab, saya jawablah. Kalau ada apa yang nak tanya dekat apa nama Dr. Cukur, tanya Dr. Cukur, jangan tanya saya. Okey, ada apa persoalan last sekali? Itu je lah rasa saya. Tak ada perempuan yang lain semua tak ada apa Tak ada, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. So kita jumpa lagi next week. Liza angkat tangan ke? Puan Liza ada angkat tangan? Tak ada. Turun tangan. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa kita akan cover minggu depan tentang yang tadi saya katalah. Sediakan jugalah soalan-soalan. So sehingga kita jumpa minggu depan. So kita akhiri kelas kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Ikhlas. Terima kasih Cik Din. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Cik Din. Salam. Terima kasih Cik Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Din. Waalaikumsalam.